Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah dengan topik perbincangan kita hari ini, pelaburan emas, scam ataupun reality. Baik, Dr. Bad, saya nak bertanyakan ya, dengan situasi ekonomi negara sekarang yang tidak menentu ya, dengan pandemik COVID-19, emas ni dilihat sebagai satu tempat selamat bagi mereka yang mencari perlindungan daripada pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko tinggi seperti shares. Okay? Contoh. Tetapi dengan begitu banyak sangat penipuan dalam pelaburan emas. Ini membuatkan masyarakat kita macam agak skeptikal nak membuat pelaburan dalam pelaburan emas yang patuh syariah. Jadi sebagai seorang konsultan di sebuah organisasi yang banyak memberikan nasihat terhadap pelaburan patuh syariah iaitu Isra Consulting, saya nak bertanyalah, wujud ke syarikat pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah di luar sana? Baik, jawapan dia ya, memang ada syarikat-syarikat bahkan bank-bank yang reputable banks yang menawarkan produk-produk pelaburan emas. Dan kalau kita tengok satu-satu produk pelaburan yang melibatkan emas akan diiktiraf sebagai patuh syariah ataupun syariah compliant investment bila mana dia memenuhi beberapa ciri-ciri wajib. Dan bila kita bercakap tentang soal emas, kita kata ada satu hadis, satu undang-undang, satu kod yang perlu sepatutnya dihafal oleh semua orang, yang mana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasyairu bil-syairi wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi sawaan bis-sawain yadan biyadin. Dan Nabi kata fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So kita kata dalam isu benda yang melibatkan emas, benda yang paling utama kita kena pastikan emas tu ada. Dan ini merupakan salah satu orang panggil ciri yang paling utama sekali untuk setiap orang yang berminat ataupun berniat untuk menyertai pelaburan emas. Dia kena pastikan pelaburan emas ini akan menyebabkan dia memiliki emas yang sebenar. Bukan semata-mata benda yang tertulis atas kertas, tapi bila mana dia minta emas dia nanti satu hari nanti dia kata, oh kami tak boleh bagi emas yang sebenar. Itu salah satu petanda yang cukup jelas bahawasanya pelaburan ini kemungkinan scam. Sebab kita kata kalau dalam syariat mesti kena ada emas. Dan bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur. Jadi di sini Dr. Bad, boleh saya katakan ya, pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. Ya. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat, antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Metal yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Metal Sdn Bhd ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut strukturnya dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah kompleks. Bila kita bercakap mengenai Gold Storage Account, GLA dan juga GAA tadi ya, Dr. Bad ya, apakah pelaburan emas ini bagi semua lapisan masyarakat ataupun khas untuk bisnes sahaja, bagaimana? Dia untuk semua. Kalau kita tengok dari sudut strukturnya, produk-produk ini boleh diakses ataupun boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat bermula dengan modal sekecil RM10. Maksudnya kalau kita ada RM10, kita dah start boleh join satu produk yang pertama, GSA, Gold Storage Account. Dan untuk kita participate dalam GLA dan GAA, dia punya prerequisite requirement dia adalah kita kena ada GSA dulu. Maka untuk start masuk dalam GLA dan GAA, kita kena masuk GSA, dan GSA ni macam saya sebut tadi boleh disertai dengan modal serendah RM10 pun. Maka dia boleh disertai oleh orang perseorangan walaupun tak modal tak banyak, dan dia juga QM sendiri pun telah bekerjasama dengan banyak reputable bank seperti Bank Muamalat dan sebagainya, yang menyebabkan dia sesuai untuk orang panggil disertai oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bila seseorang itu ingin memiliki emas daripada Quantum Metal ini, dia memiliki emas daripada GSA, iaitu dengan harga RM10 sahaja. Serendah RM10. Serendah RM10 sahaja. Baiklah. Okey, seperti yang Doktor maklumkan ya, nampak macam Quantum Metal ni mempunyai banyak potensi ya untuk terus mengembangkan sayapnya dalam pelaburan emas yang patuh syariah.
syariah ya. Jadi setakat ini bagaimana sokongan yang diberikan ya Dr. Bad oleh masyarakat ataupun industri kewangan ya terhadap quantum metal? Setakat ini, kalau setakat penglibatan kita dalam menasihati produk-produk yang ditawarkan oleh QM satu syarikat yang saya boleh katakan secara peribadi kerana saya ada hubungan yang orang panggil secara konstan dengan QM dalam menasihati produk-produk mereka. Kita kata QM sangat aspire untuk menjalankan pelaburan-pelaburan yang patuh syariah yang pertama. Kemudian QM juga mendapat kerjasama daripada bank-bank Islam yang terkenal seperti Bank Muamalat dan Bank Affin yang pastinya akan membuktikan atau memberi indication bahawasanya perniagaan ini dilakukan ialah orang panggil genuine dan mematuhi syariah. Dan kita kata QM juga orang panggil dia mempunyai simpanan emas yang kita memang kita tahu. Kita sebagai penasihat syariah kita telah menjalankan audit dan sebagainya, dan emas-emas yang disimpan maksudnya dia melibatkan emas fizikal yang sebenar boleh diakses bila-bila masa sahaja. Maka kalau seorang pelabur tu dia beli emas daripada QM, disimpan dalam GSA, dia participate dalam JLA dan JAA, kalau dia nak dapat emas anytime dia boleh redeem. Baiklah, fizikal emas tu adalah penting ya, untuk memastikan sesuatu syarikat itu adalah patuh syariah ataupun tidak dalam pelaburan emas ya Dr. Bad. Okey, baiklah Dr. Bad, terima kasih. Kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula apakah itu kunci harga dalam urus jaga emas. Jadi jangan ke mana-mana.